ada tersimpan sejuta rahsia, buah kesucian tak tercemar noda. Kita baca Quran dulu lah. Surah Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kaf dekat belakang tu kena bunyi hamas sikit. Dia macam, saya dah terbiasa baca Quran sampai menyanyi pun nikmat. Sini lirik dia. Saya sampai terbiasa sangat. Aku pernah menangis tanpa Oh Tuhan, walau ku menjauhi, masih kau beri segala-gala nikmatmu. Nikmat tak apa pasal. Kena marah dengan komposer. Ni apa dia ni? Nak letak gambar wallpaper ustaz. Tak berani jawab. Kita pakai burdah. Korang pakai burdah. Perlu ke buang gambar yang kita post sebelum kita pakai. Boleh? Buang. Elok juga macam tu. Background soalan. Keding ding ting. Lepas Harry Styles, saya minat siapa? Saya minat, itulah saya hantar semalam. Lepas minat Harry Styles, saya minat Mishari Rashid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha. Minat Mishari. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran. Sebelum tu minat Harry Styles. Macam mana Harry Styles? Rolling getting older baby, and I've been thinking about it lately. This will never drive you crazy, just the first night changes. It will never change me and you. Never change me and you. Tapi minat je lagi Harry Styles pun. Kadang-kadang saya dengar juga. Soalan saya yang lain pun tak terjawab lagi. Okey, mari sini. Siapa ni? Acia 98. Nama Acia tu kata. Saya kadang tengok soalan tu, saya tengok nama juga.
kalau nama dah betul ke nama Acia ni? Cuba kita tahu nama betul-betul. Letak nama betul-betul, baru saya. Saya hari ni tak, dalam pukul 8 saya berhenti sebab adik-beradik saya semua tengah gotong royong. Untuk live pukul 12 tengah hari ni, live khatam, kita orang punya rumah baru siap. Lepas tu kita nak buat dekat rumah tu lah, kat rumah baru siap tu. Kesiannya dia ni. Allah, Ustaz live pukul berapa? Asyik terlepas je. Saya live dah hampir, boleh kata start pada tengah Ramadan lah kita live. Tak boleh, cannot lah lagu begitu. Saya punya live semua pukul 7. Ada kadang-kadang 6.45 kan. Ni dah jawab kan, pasal game kan. Ni saya jawab sekali lagi lah. Game tak ada. Selagi tak ada fatwa mengatakan game tu haram. Sebab zaman Nabi pun tak ada. Zaman Nabi tak ada game. So alah, tak fokus lah. Ulama sekarang yang keluarkan fatwa. Selagi game takat ni belum ada fatwa daripada mana-mana negeri yang kata haram. Jadi tak haram lah. Kita kena raikan lah. Abang-abang biasa kan lelaki nak game kan. So perempuan-perempuan yang nak buat hantaran bagi game. Saya walaupun bukan gamer, tapi kalau bakal isteri saya bagi game, best juga kan. Kecil-kecil lu main enggak game. Tak ada haram pun. Mak saya pun bagi je main game. Tapi bila waktu solat tu semua pandai-pandai jaga. Abang saya semua main game. Semua gamer. Dia main PES. Tahu PES? Game bola. Fokus. Kita akhir ni. Okey, nama-nama arwah. Nama-nama arwah boleh letak sekarang. Nama-nama arwah boleh letak dekat poster baru saya tu. Letak je nama arwah atuk korang ke, arwah tu, arwah. Nanti saya baca tu, saya niatkan insya-Allah. Tapi pastikan make sure semua join lah. Biasa kan live tadarus kan sikit, tak ada sampai 700 macam ni. Biasa live tadarus 200 orang, 300 orang je istiqomah tengok. Jadi bila ni nak khatam ni, ramai letak nama arwah, so ramai lah kena join. Okay, ambil berkat, dengar bacaan Al-Quran. Nur Zahira Ira, jangan DM saya, jangan DM. Tulis kat komen. Anak-anak murid kena dengar arahan. Bila ustaz sebut, letak kat komen. Ustaz sebut letak kat DM. Okey. Join lagu. Pasal arwah tak perlu bayar. Okey, tak perlu bayar, belum masanya lagi. InsyaAllah nanti akan ada masa bila Darul Furqan perlukan dana pembangunan ke, masa tu saya akan letak nombor akaun Darul Furqan. Saya akan letak dana untuk Darul Furqan, boleh derma.
Yang hari ni punya tak ada derma. Tak kisah, tapi kalau korang rasa nak menderma, boleh pergi visit ke IG Tahfiz Darul Furqan. Kemudian ada nombor akaun Maybank dekat situ. Boleh salur ke situ je. Sekarang pun yuran cikgu murid-murid tak ada, so tak bayar yuran. Budak-budak tak bayar yuran, jadi nak bayar gaji cikgu susah sikit. Jadi kalau korang ada rasa nak bersedekah, nak menghulurkan zakat, boleh. Maybank ada. Maybank Darul Furqan. Astagfirullahaladzim. Lagu sangat mengganggu lah. I cannot lah lagu ni. Ikut trend luar. Ikut trend luar ni normal. Pasang balik. Normal minat lagu luar. Lagu pula. Trend orang luar, pemakaian ke apa ke, cara apa-apalah yang kita nak menarik orang muda. Orang muda ni dia berada di zaman dia. Kita berdakwah pada zaman mereka. Jadi tak adalah hukum dia haram pun, hukum dia harus. Macam saya pakai cap, nak snow cap. Mana ada zaman Nabi pakai snow cap? Zaman Nabi pakai serban. Nabi pakai jubah. Tapi kalau saya berpakaian jubah, pakai serban je, korang pun takut nanti. Betul tak? Dia ni Wahabi ni. Dia ni ini Al-Arqam ni, kahwin ramai ni ustaz ni. Kelas Taranum, itu saya akan join adventure dengan Cikgu Syafi. Dia guru vokal dalam nyanyian. Yang saya maksudkan yang tak lamun, tu saya masa saya ngajar dia lah. Saya suruh diubah. Tak lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kelas Taranum, kalau baca Quran suara banyak ke hidung, tapi bila menyanyi dia gunakan suara dia menyanyi. Saya ajar dia jadi gitu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Saya tak mengajuk dia. Saya dah minta izin dia sebelum saya post video tu. Cikgu, ni saya minta izin lah. Ni saya nak buat untuk niat untuk mengajar. Jadi korang tolonglah sharekan video tu. Mana tahu sampai kepada penyanyi ke. So diorang sentap sikit. Sebab penyanyi bila berzikir pun tak guna lahjah Arab, bunyi pelik. Saya tak sebut nama, tak tengok Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ni cara menyanyi ni. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ni cara orang menyanyi. Jadi tak kena dia kena. Jadi korang tolong share. Ada sampai kepada diorang, boleh dong ubah. Memang kena ubah pun. Itu zikir, so kena guna lahjah Arab. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Betul. Ini zikir-zikir. Kalau penyanyi yang berzikir tu guna teknik nyanyian tak kena. Contoh kalau saya nyanyi, how many nights have you wished someone would stay, lie awake calling hoping they're okay. I never count the roll of mine. If I try I know we will feel like infinity. Saya akan guna teknik menyanyian.
Tapi kalau saya guna macam mengaji tu, how many nights have you wished someone would stay? Lie awake only hoping they're okay. I never. Dia jadi dah bunyi mengaji pula nyanyi tu. Jadi tak kena pandai-pandai. Kena pandai mengolah suara tu. Time zikir gunalah suara ni, time mengaji guna suara ni, time menyanyi nak guna suara buka tu buka. Jadi tolong share-sharekan video tu. Share di IG story masing-masing supaya saya nak tengok juga apa kawan-kawan saya kat Instagram ni hidup ni. Maksudnya apa yang saya kongsikan tu korang jangan kedekut. Maksud korang simpan untuk korang. Tak, tag kawan-kawan, share di IG story korang. Walaupun tak ramai tengok, sekurangnya ada jariah korang kat situ. Jadi kita saling bantu. Boleh faham semua anak-anak? Sama boleh. Saya nak tengok follower saya hidup. Means hidup ni ialah tag kawan korang bila ada ilmu yang baru yang saya post. Ada story korang punya story tu bagi hidup. Jangan bagi mati macam orang makcik-makcik baru belajar main IG ni. Mano nak tokan ni. Makcik-makcik baru main IG. Mano tokan ni kau IG story. Susah lah. Tak roti lah. Jangan macam tu. Kita muda-muda ni kena hidup. Dia macam gini. Dia menang. Kita panggil apa? Private pun share juga. Mesti ada. Dalam private tu mesti ada kawan-kawan korang yang boleh tengok. Jadi tu pun cukup dah. Tapi dekat walaupun private, korang kalau tag kawan korang kat komen, komen dekat komen korang tag, tak ada private dia. Win-win situation. Saya buat kerja saya, korang buat kerja korang. Faham tak? Apa namanya? Bagus. Bukan kenalkan ustaz. Kita niat dia, kita bukan nak kenalkan diri, kita bukan nak expose diri, kita nak expose ilmu tu. Dan satu lagi, kalau korang perasan macam ada IG yang ambil saya punya video, tak kredit, tu pun korang boleh tegur dia orang. Tu sebenarnya kita panggil hak. Zaman dulu kalau buat CD, buat wayang, ada orang rakam dalam panggung wayang, lepas tu sebar cetak rompak. Yang itu haram. Ialah hasil kerja orang lain. Sama juga macam dalam Instagram, dalam YouTube sekarang ni, bila orang tu buat, dia keluarkan duit, kemudian kita pergi share lagu tu dekat Facebook. Maksudnya share yang video punya, itu dipanggil hak penipuan tu, perompakan tu sebenarnya. Sebab orang tu dah keluar duit, dia perlukan income. Tapi macam saya, tak adalah. Saya buat Instagram mana pernah dapat duit. So just korang tag nama IG saya kalau itu video saya. Macam tu. Itu penting juga tu. Nanti dia orang cakap kita batak follower. Tak, bukan kita gila follower. Means hasil kerja kita tu orang ambil macam tu je. Itu tak boleh. Sebab saya pun tak pernah ambil apa-apa video orang. Saya tak kredit kepada Tuhan dia. Ciplak ni tak bagus. Boleh nak post video saya tapi tag. Maksudnya tag owner. Faham? Okay, good. Cerita mana ni?
Okay, nak saya buat video Taranum macam Farha buat. Dia ajar satu-satu Taranum kat live IG, lepas tu upload video tu kat mana? Bagus sebab macam nak cakap, Farha dia dah ada pengikut yang sangat ramai. Jadi dia bukan kita je, bukan orang Malaysia je, dia dah ada international follower, dia ada ni apa semua. Jadi logik dia buat macam tu, dia ajar satu-satu kan. InsyaAllah nanti ada masa saya akan mula mengajar Taranum pula. Satu-satu saya ajar. Sebab masa ni saya lebih, Allah lagu ni mengganggu. Saya lebih kepada, saya beri penerangan, saya tarik minat dulu. Tarik minat orang dulu. Sikit-sikit je kenalkan. Macam saya nak kenalkan qiraat pun, saya post sikit-sikit je. Saya post sikit-sikit je. Bagi minat dulu, bagi orang minat dulu, tarik dulu orang. Bila dah agak-agak dah okey, baru kita buat Taranum, kelas Taranum tu betul-betul. Boleh puasa sunat sekali niat dengan ganti sekali lagi. Sunat dengan ganti. Contoh kita nak masuk Ramadan kan, esok diharamkan berpuasa. Esok hari raya. Hari raya. Okay, raya kedua kita dah boleh start puasa 6. Mana-mana yang nak ganti puasa boleh apa? Boleh niatkan sekali dengan puasa ganti. Username siapa yang kelakar ni? Kelas Taranum yang Ustaz kata kat story tu. Kelas Taranum dekat story tu, korang just komen dekat posting kedua terakhir saya yang pasal Taranum tu. Komen dan tag seorang kawan korang. Nanti saya tapis mana yang nampak macam beria betul nak masuk ni. Ni macam budak ni bagus, boleh belajar, boleh pergi jauh ni. Kita invite masuk insya-Allah. Dan saya harap juga semalam lah Cikgu Syafi berbincang dengan saya tentang hal ni. Jadi kalau jadi, moga-moga jadilah. Ramai saya ajak datang jumpa saya dekat kelas saya. Masing-masing duduk jauh. Ada mesej saya, dia kalau duduk Brunei macam ni Ustaz. Ya Allah, Brunei. Sebelum tu ada yang cakap saya duduk Kelantan, saya duduk Sabah, tak apa lagi. Ini duduk Brunei. Memang begitu. Tengok dia minta saya buat demo baca solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih macam mana nak tutorial tu. Saya mesti nak cari, saya nak cuba nak cukupkan seminit. Tasbih kan panjang. Solat sunat tasbih panjang sangat. Jarang lah orang rajin buat solat sunat tasbih ni. Biasa saya pun buat dalam setahun sekali je kot. Susah lah solat tasbih.
Kalau boleh tak nak Ramadan pergi. Kalau boleh tak nak Ramadan pergi. Itulah. Ramadan akan pergi juga akhirnya. Nampak macam mana kan kalau kita dah terlampau sayang kat Ramadan, apa je yang kita dah buat sepanjang Ramadan ni, perlulah kita muhasabah. Dan mulai daripada sekarang kita mulakan berdoa. Supaya kita sampai kepada Ramadan akan datang. Adab yang kita selalu terlepas pandang. Antaranya dalam kelas, yang pertama yang saya selalu tekan ke anak murid saya, jangan buat benda lain. Means menulis pun tak boleh. Menulis, cikgu bercakap, kita menulis. Walaupun cikgu cakap tak apa menulis, tetap kita jangan menulis masa cikgu sedang bercakap. Kecuali kita dah minta izin, cikgu saya jenis yang lambat pick up, dan saya nak menulis masa cikgu ni, dan kalau cikgu benarkan, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau peribadi saya sendiri, saya tak akan menulis masa cikgu saya bercakap. Kemudian saya akan letak telefon dalam poket saya punya, poket seluar saya. Lepas tu cikgu bercakap, kita rakam, dengar balik. Tips ni saya dengar daripada seorang, relax guys, relax. Saya jangan layan. Relax. Orang macam tu kalau dilayan, nanti dia lagi suka. Okey, yang ini saya tengok ramai orang cakap Ramadan Lailatul Qadar Lailatul Qadar jatuh malam tadi. Sebab tanda-tanda ni memang ulama ada tulis, langit tak terlalu gelap dan tidak terlalu cerah. Dia sedang-sedang. Faham tak? Siapa yang rasa dapat Lailatul Qadar? Lepas tu ada pula dekat Facebook, artis mana dah, dia cakap, Alhamdulillah semalam saya dapat Lailatul Qadar, saya rasa tenang sangat. Kita pun baca dapat Lailatul Qadar, lepas tu cerita kat wartawan pula tu, rasanya tak ada. Macam mana ada orang dapat Lailatul Qadar cerita kat orang? Biasa orang-orang yang baik betul-betul ni, dapat Lailatul Qadar ni mesti orang yang betul-betul baik. Guys, jangan risau, saya dah hide dia. Relax, korang kena relax. Kalau korang layan macam tu, adab mana adab. Korang tulis macam tu semua, apa semua, dia lagi suka dorang ni kadang. Ni yang dapat Lailatul Qadar ni biasa orang-orang yang warak, yang cerita-cerita kat Instagram, yang dia pergi cerita semalam aku dapat Lailatul Qadar, aku jumpa, aku rasa tenang. Itu confirm tak dapat tu. Kalau saya dapat pun saya tak cerita. So saya akan cakap saya tak pernah dapat Lailatul Qadar.
Dan saya berharap di tahun-tahun mendatang saya dapat, insya-Allah. Kita semua dapat, insya-Allah, tahun-tahun akan datang. Sekejap. Ibu suruh saya hafal Quran. Okay, saya jawab yang bawah dulu. Ustaz, saya nak sangat belajar Terenum. Saya tak tahu belajar Terenum, bagi saya semua sama je. Saya ada buat beza. Kalau Jarkah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nahwan, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, antara 3 Terenum ni korang dapat beza tak? Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jarkah. Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu apa tadi? Nahwan, Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat beza Macam mana boleh tak dapat beza ni? Tak move on lagi daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu lah orang yang warak aja dapat. Kalau macam dia pergi highlight diri dia dapat Lailatul Qadar, lepas tu dia cerita, saya rasa malam tadi saya memang dapat Lailatul Qadar. Pasal malam tadi sangat tenang. Langit ini itu kita macam tengok saja nak bohong je dunia. Macam tu je lah. Bagi khutbah raya tajuk apa? Khutbah raya kan kita punya apa? Malaysia dah hantar teks khutbah raya dekat semua. Dapat tak? Dekat Facebook ada, dekat grup WhatsApp ada teks khutbah raya. Baca ikut situ je lah. Ada cadangan, baca yang tu. Tadi ada orang cakap nak makdi surah Al-Quran, tapi apa tadi? Dia nak motivasi. Okay, motivasi dia mula-mula awak kena cari minat untuk diri sendiri dulu. Sebab kalau awak buat sesuatu, ni kena pegang ayat ni. Kalau awak buat sesuatu sebab orang, takkan bertahan lama. Jadi awak kena buat sesuatu, nak hafal Quran, satu benda yang besar. Awak kena paksa diri awak minat benda tu. Lepas tu awak, insya-Allah awak boleh berjaya. Saya tambah lagi Lagi apa? Okay, dah 3 Terenum ni. Jarkah, Bismillahirrahmanirrahim. Bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Nahwan, Bismillahirrahmanirrahim. Ras, Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz. Okay, 6 ni nampak beza tak? Dapat tak beza? Kalau tak dapat beza, kita jumpa dekat kelas Terenum lepas raya. Yeay. Dia jadi balik ni ikon ni. Sikit-sikit sekarang masing-masing dah dapat sikit-sikit kan beza kan. So nanti video yang saya buat perbezaan tu dengar selalu. Cuba dengar dulu. Pakai tudung labuh tapi seluar ketat. Dia dapat pahala tudung labuh, dia dapat dosa seluar ketat. Itu je lah. Ya Allah, siapa ni ke? Awak ke yang bagi? Mirkot Zoom 1980. Best.
Saya baru dapat kurtas dan shade. Ramai bagi tunjuk. Terima kasih banyak kurta dan shade. Kemain lagi. Nawa bagi satu family pula tu. Terima kasih. Mikot Som ke yang bagi? Siapa yang bagi tolong tunjukkan diri anda. Saya nak ucap terima kasih. Ayah saya pun sangat suka. Seronok dia dapat baju. Okay, kita ada lagi 20 minit. Hari ni kita santai sangat. Cuma saya nak cerita satu ilmu yang saya baru dapat pagi tadi. Saya dah jumpa ayat tentang Ain. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur itu hampir menggelincirkan engkau dengan pandangan mata permusuhan mereka tak kala mereka mendengar Al-Quran dan mereka katakan sesungguhnya ia Muhammad sememangnya gila. Saya pernah cerita tentang penyakit Ain kan. Pujian yang tidak disandarkan kepada Allah akan menyebabkan orang tu terkena malapetaka. Sampaikan ibu-ibu dahulu bila dia dapat anak yang comel-comel, dihitamkan anak dia. Dilumurkan anak dia dengan air hitam supaya orang yang tengok takkan puji anak dia. Bahayanya penyakit Ain ni. Faham tak? Sebab pujian tu tak disandarkan kepada Allah. Comelnya baby ni. Ada comel, macam comel je, macam cantik je baby ni. Ain. Tak disandarkan kepada Allah. Comelnya baby ni, Masya Allah. Comelnya baby ni, Subhanallah. Tidak disandarkan kepada Allah pujian itu. Tak dikhawatiri orang yang dipuji akan ditimpa musibah. Dengan amalan-amalan kita, orang yang cukup amalan cukup, dia punya panggil, dia kuat agama lah, agama dia kuat, dia kurang kena penyakit Ain. Ramai orang melalui pandangan mata je dah boleh bagi sihir. Ain ni lebih kurang sihir jugalah, sihir melalui mata, dengki. Orang yang nak dia baru puji tanpa ada rasa dengki. Ini kan pula dengan pandangan mata yang penuh dengki. Jealous gila aku tengok budak ni. Panas aku tengok dia ni. Tengok asal muka baby ni comel sangat. Asal anak aku buruk, muka budak ni comel sangat. Dia, dengan pandangan mata yang dengki tu, takut budak tu terkena penyakit Ain. Ada dalam surah Al-Qalam ayat 51. Ada lagi orang pengikut cerita Nur dalam ni. Ustaz notice lah saya. Okay. Sebabkan nama dia tu menarik, saya notice. Macam cerita Nur. Cerita Nur tu saya perasan kat tadi. Tengok juga. Habis sahur tadi kan tengok. Saya tengok kat mana? Dekat Instagram pun. Kena sihir pemisah. Sihir pemisah lain. Ini cerita pasal hasad dengki. Mata tu dengki tengok orang. Tergelak-gelak lah korang. Sekali lagi. Selawat kasidah tak payah jaga tajwid. Tajwid adalah hukum special dalam Al-Quran. Ni kena tulis. Tajwid adalah hukum special dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab pun tak ada tajwid. Kalau bercakap main langgar je bercakap bahasa Arab ni. Kaifahal Arab cakap meleleh-leleh ikut suka hati dia. Tak ada tajwid, tak ada makhraj.
Saya baca Quran ada tajwid, ada makhraj. Kasidah pun sama, tak ada tajwid, tak ada makhraj. Yelah, tengok macam mana? Solatu. Tu mana panjang? Tu tak panjang. Tapi sebabkan kasidah tak ada tajwid, langgar je lah. Solatu panjang, padahal tak panjang. Tapi sebabkan dia kasidah, dia bukan ayat Quran, so tak ada masalah. Saya dah gelisah ni. Diorang semua tengah gotong royong. Kesian korang. Kita nak buat kelas lagi ke lepas Ramadan? Lepas Ramadan insya-Allah dalam seminggu sekali ke 2 kali insya-Allah. Sekejap, saya baca soalan. Ya Allah. Kalau bapa main judi, beri nafkah. Kita tahu benda tu haram, apa tak sedar nak patut buat. Allahu Akbar. Ni kira terdesak sangat kan. Kita anak isteri menunggu nafkah, menunggu duit, menunggu apa-apa semua daripada suami. Kalau suami tak bagi duit, kita tak dapat duit, tak dapat nak teruskan kehidupan. Jadi macam mana? Kalau rasa mampu untuk bekerja, jangan guna duit haram tu. Sebab kita nak makan guna duit tu. Nak jadikan darah daging. Kalau darah daging kita benda haram, Allahu Akbar. Tapi kalau terlampau lapar sangat, terlampau tak ada duit sangat, terpaksa ambil juga, mohon keampunan daripada Allah. Yang lain tu semua bapak tu tanggung. Dia main judi bagi nafkah, ni nak kena marah ni. Nak kena marah ni. Main judi bagi nafkah. Ui. Ni saya cakap ni, tak ada ilmu nak kahwin. Yang ini saya selalu tekan. Jangan kita jadi orang tak ada ilmu nak kahwin, anak lelaki. Astaghfirullahalazim. Main judi bagi nafkah. Marah ni, mana lelaki-lelaki ni. Geram. Kesian tu anak isteri anaya. Nanti anak isteri tu lahirkan zuriat, lahirkan cucu pula. Dia ikut perangai atuk nanti. Mesti ada salah seorang ikut perangai atuk. Habis manusia. Pasang lagu balik. Tak nak marah-marah hari ni. Jadi perempuan yang ada ni, carilah pasangan yang baik agamanya. Sebelum nak cari pasangan yang baik, kita jadi baik dulu. Boleh ubah diri masing-masing Semua ubah diri masing-masing. Nak dapat pasangan yang baik. Boleh tak jadi macam ni? Allahu Akbar. Ujian lah kak. Reclaim your heart. Nama apa ni? Reclaim your heart. Nak sebut nama pun tak tahu. Okay, harap-harap yang tanya soalan depan ni semua nama yang elok-elok Saya nak sebut nama sebenarnya. Okay, Najwa Huda. Ustaz, pahala sedekah baca Al-Quran dengan pahala sedekah duduk sama ke? Baca Quran dengan sedekah, saya tak boleh main rasa-rasa. Tapi bayang baca Quran ni 1 huruf dapat 10 ganjaran, 2 huruf 20 ganjaran, 3 huruf dah 30. Kita hadiah kepada orang tu akan dapat hadiah yang sama, reward dia. Jadi untuk pahala bersedekah, saya kurang pasti. Yang saya tahu pahala baca Quran memang tinggi pahala dia. So, amalkanlah baca Al-Quran dan niat sedekah kepada atuk nenek kita yang telah meninggal. Bukan setakat Al-Fatihah je boleh. Okay, Najwa Huda bukan Al-Fatihah saja. Asal comel sangat soalan ni. Ni soalan paling comel dekat Nia ni. Apa pandangan apa pendapat Ustaz kalau perempuan yang tak sempat nak pakai stokis sebab kalang kabut nak ambil barang dari pelaju, berdosa ke?
Hai, lelaki ni kena faham kenapa perempuan siap lambat. Mereka ada aurat nak dijaga. Dan perempuan ni kalau keluar tanpa sebarang make up, macam orang selalu cakap face naked kan, face naked, mana muka dalam keadaan tidak diisi dengan apalah lip balm ke bedak ke, nanti orang komplain kau apa kusam sangat ni. Perempuan kan nak kena nampak cantik, walaupun jangan sampai yang panggil apa, tabarruj, sikit-sikit je bagi nampak berseri sikit muka, tak nampak macam orang baru bangun tidur. Jadi postman pun kena faham lah kenapa perempuan tu lambat ambil. Tapi kita pun kena faham postman. Macam mana buat? Tapi token tu wajib pakai. Pakai wajib. Jadi tak ada nak ambil pandangan saya tak akan cakap benda tu halal. Selagi mana kaki tu tetap aurat dalam kalau tetap kaki tu aurat, sampai bila-bila pun kaki tu aurat, sampai bila-bila lah kena jaga. Abang postman bukan mahram kita. Lain lah kalau yang hantar postman tu, bang apa hal kau jadi pengantar postman? Tengok abang kita punya. Tak apalah, tak nak pakai token. Ini baru tidur dapat call ni, Encik ni tudung dah sampai ni gitu, rambut tergerabak macam tu kan, macam tu kat 5. Ya bang pergi turun. Dah abang Wasmil lari. Jangan begitu, siap-siap sikit. Perempuan kan. Betul ada satu benda yang viral, tengok dia biasa suruh ayah dia yang ambil barang. Pun cantik juga, suruhlah ayah. Memang kena dera sikit lelaki ni. Sebab itulah tanggungjawab kita sebagai lelaki. Perempuan ni macam-macam nak kena jaga. Nasihatkan ayah sebagai seorang ayah untuk beri nafkah. Itulah, saya ayah orang kan, nak tegur, takkan saya yang tegur. Ayah tu main Instagram tak? Kalau main Instagram boleh lah. Dia dah ada sikoh dengan saya, boleh lah saya nak basuh dia sikit. Kalau dah sikoh, ini kita orang luar tiba-tiba nak ni, pakcik bagi nafkah pakcik, tiba-tiba macam tu. Memang makan penumbuk orang pakcik tu. Nasihat ibu sebagai stokin. Kena faham kan. Orang-orang yang tak faham tentang aurat ni kena faham kan. Susah kan. Anak ibu, pangkat ibu, Allah. Tengok ibu kita dah tutup aurat sempurna lah, tapi handsok tak pakai depan tetamu. Ibu kita tak pakai handsok tu, handsok yang melekat kan. Yelah, nanti bila angkat tangan nampak juga. Jadi jaga benda-benda tu. Takat nampak sikit sini tak apa, sikit sini, sikit je tak apa. Ini sampai ke sini nampak, itu dah aurat. Yes, Hani dah jawab untuk saya. Bagilah ibu tu hadiah stokin. Kita perli orang kadang macam tu. Kita bukan perli, kita nak mengajak. Saya ada je kawan-kawan kan, macam nak belajar dulu, ada kawan-kawan yang saya tengok boleh buat reunion, dia tak pakai handsok. Okay lah, masa pemberian tukar-tukar hadiah, bagi dia stokin, bagi dia handsok. Walaupun deep, tapi insyaAllah dia berubah sikit-sikit. Tinggal dengan cousin pun kena pakai. Sepupu tu adalah ajnabi, means kita boleh kahwin dengan dia. Kita boleh kahwin dengan dia, bukan saya, awak boleh kahwin dengan dia. Jadi jaga aurat, jaga batas aurat. Dan kita kena cepat kenal mana orang-orang yang kita boleh tunjuk aurat, mana yang kita tak boleh tunjuk aurat. Kalau pergi dapur stokin basah. Betul juga kan. Jadi buatlah macam mana pun, korang punya. Kenapa sepupu tu masuk dapur sekali
Buatlah ada gap kat dia. Okay, kau punya limit kat sini. Kau jangan masuk lebih sini. Sini kawasan orang nak masak, perempuan nak masak, perempuan nak berperang. Tempat perempuan nak perang, kau tak payah masuk. Kau jangan dengar dia. Bila kita dah warning dia buat juga, itu dosa kat dia lah. Abang Ipar pun sama. Abang Ipar tu aurat tu saya macam ada kakak saya lah datang tetamu yang nak tinggal 2-3 hari, lelaki. Lama-lama kita perli lah lelaki tu kan. Kau duduk lebih-lebih lama-lama, kesian lah kakak aku ni. Setiap kali nak keluar pakai tudung. Dalam rumah nak pakai tudung. Nak keluar dalam rumah nak pakai stokin. Sepupu-sepupu lelaki ni pun faham lah sikit Jaga. Ada kawasan-kawasan yang perempuan saja, ada kawasan-kawasan yang boleh campur lelaki perempuan. Lelaki pun tolong masak juga. Aduh, pakailah stokin basah-basah pun tak apalah. Sediakan stokin yang basah. Stokin basah. Nur tu selamba tak pakai. Astagfirullahaladzim. Dia ni tak habis cerita Nur. Selamba je tak pakai tudung depan Amirul. Dah korang kita tengok cerita drama, dah terang-terang Amirah Rosli tak pakai tudung. Semua orang dia nunjuk aurat dia. Jadi kat cerita tu fake je lah dia pakai tudung. Lepas tu saya kurang berminat tengok cerita yang fake-fake ni. Tapi dia mainkan watak yang baik. Bagus lah. Abang Impar duduk sekali memang dugaan. Ya Allah, kesiannya. Betul lah tu dugaan. Privacy. Semua orang ada privacy. Macam saya dalam bilik ni. Kalau saya dah kunci pintu, mak saya tak boleh nak buka dah masuk macam tu je. Walaupun dia kunci, dia mesti akan ketuk. Sebab saya lelaki. Saya pun ada batas aurat dengan mak saya. Masing-masing kena ada agama yang pandai menjaga privasi antara satu sama lain. Faham tak? Jaga privasi. Lelaki pun ada privasi dia. Perempuan pun ada privasi dia. Mana boleh korang lelaki, walaupun kita abang main redah masuk je bilik adik perempuan, kena ketuk dulu. Bilik kakak mana boleh redah je, ketuk dulu kak, nak masuk boleh, nak jumpa jap. Pandailah kak tu bersiap-siap daripada dia tengah terkangkang, dia tutup sikit. Supaya dia buka air. Kenapa dek ni tak main beredah masuk dah terkelang kabut kawan tu. Relax. Nasihat hadis. Nama dia punya ni nasihat hadis, tapi dia panggil saya macam nak gaduh. Ustaz, sabar. Nak nasihat orang kena sabar. Okay, cuba lagi 2 minit. Saya nak apa? Nak nyanyi lagu lembaran ke? Saya nak tolong tu. Diorang semua tengah bergotong royong. Kesian. Saya minta izin mak saya nak kena buat live juga hari terakhir dengan korang. Jangan nangis. Jangan nangis mata berair. Lembaran lembaran. Kau nak baca doa ni? Tak apa, lembaran macam dah pergi lah. Saya tak payah nak promote lah. Macam dia pergi sendiri je. Saya tak payah suruh korang view pun. Dah main banyak view. Terima kasih semua. Dan ada orang tanya apa goal saya untuk Ramadan. Goal saya untuk Ramadan saya sudah tercapai. Dulu macam-macam goal saya, semua dah tercapai. Alhamdulillah. Mana soalan dia? Okay, saya dah pernah rakam doa iman. Dekat IG lama saya post, dekat IG baru saya post.
Dekat IG baru ni ada, dekat bawah-bawah tu cuba search apa Nabilah N. Tu lah nama masing-masing. Nama masing-masing. Nabilah N. Post kat IG sedap. Dah saya dah post, boleh tengok Nabilah N kat bawah-bawah. Okay, kita nyanyi lagu LJC sikit. Walaupun dia macam dah pergi sendiri, dah 127k. Saya sebagai penyanyi pun kena promote lah. Kesian Abang Alim dah buat lagu. Tadi kita dengar yang macam gini kan. Bila dia mendatangiku, hanya pada di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Okey, kita nyanyi yang betul-betul punya. Lepas habis lagu ni kita doa kan. Nurin Shah. -1 Abang Alim cakap lepas pada dah 500 view dia nak post. Tu saya tak nak paksa lah lagu dia. Ku temban pelihara hatiku, bisikannya terus ke jantung seulang. Saya tak jumpa lagi pemenang kontes. Ada siapa lagi nak join? Komen apa yang korang faham tentang lagu ni. Okay, saya halalkan semua ilmu saya bagi. Terima kasih sebab sudi dengar pagi-pagi tak tidur sebab dengar bagus. Dah. Aku nak nyanyi ke aku nak bercakap ni? Fokus. Selamat Raya semua. Ya Allah, dah raya kita. Selamat Raya. Dah raya kan. Maaf sekali salah silap. Relax lah. InsyaAllah saya ada hidup lagi. Janganlah macam nak mati pula dah Syawal kan. Tuhan, aku tak punya kudrat bila dia mendatangiku, hanya padamu kan ku tamban pelihara hatiku. Alah, nanti mak saya dengar. Semua gotong royong. Kita pekik kat sini. Korang teruskan view Lagu ni bagus ni. Puji lagu sendiri. Lepas tu korang boleh tengok Q&A. Kau tengok dah video ni. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Halim Ahmad. Saya Putuan Bawas. Pasangan duet untuk lagu Lembaran Juzuk Cinta. Okay, hari ni kita nak jawab persoalan-persoalan yang berada dan berlegar di komen-komen. Rambut tak behave lah. Saya nak kena potong rambut dah. Macam mana? Duk cari-cari mana kedai gunting. Semua tutup. Dah cari kawasan ni. Tutup semua. Okay, sekarang kita baca doa. Doa apa? Ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, tunjukkan ia ke jalan. Macam mana lagu tu? Tak ingat bahasa nyanyi Arab bunyi dia. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Apa lirik dia betul? Tunjukkan ia, jadikan ia bimbingan cahaya, petunjuk dan rahmah. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami. Itu lagu tu boleh dengar balik dekat post terbaru saya, post pertama saya kat bawah sekali tu. Okay, segala ma asbaka min hasanatin fa min Allah wa ma asbaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang hina, yang keji semua datang daripada diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Cepat taala dah ni, taala wabarakatuh. Bye semua. Selamat Hari Raya, selamat puasa. Bye. Macam lawa pula kat sini. Bye, Assalamualaikum semua. Bye. Bye-bye, cepat. Bye-bye. Bye.